Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas mengaji kita berkenaan dengan tafsir, iaitu kita dalam surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, pada minggu yang lepas kita dah habiskan ayat 256. Lepas ayat kursi, masukkan ayat yang berikutnya. Kita masuk ayat, dan hari ini insya-Allah kita masuk ayat 2 yang 257. Cuma peringatannya pada minggu lepas yang kita habiskan adalah berkaitan tajuk la ikrah fid din, tiada paksaan agama. Yang kita terangkan dengan jelas, tajuk tak ada paksaan tadi bukan maksud dia orang tu dia masuk Islam suka tinggalkan Islam suka hati, tidak. Dia Islam tadi dilihat sebagai sebuah negara, dia sebagai pentadbiran, dia bukan hanya setakat kepercayaan. Dan itu bila dalam pentadbiran dan sebagainya, bila mana ada orang yang tak mahu melaksanakan Allah Taala punya arahan, maka kerajaan yang Islam kena ambil tindakan. Sebab ni boleh jadi kes nak paksa orang sepanjang Jumaat ada orang bising. Peliknya kan, ini masalah beza dia pasal kita sayangkan rakyat. Pemimpin sayangkan rakyat, dia bukan sayang untuk rakyat tu kenyang perut je buncit-buncit, tak. Kenyang perut happy kan, sengih-sengih seorang, bukan. Matlamat dia adalah selamat dunia, selamat akhirat. Kalau dia sayang betul pada rakyat, maka dia jaga rakyat berdosa. Bukan sekat sayang rakyat, bagi rakyat makan puas, happy, gembira kan, senang lenang kan makan, bukan. Pasal kalau selamat di dunia, tak selamat akhirat, pentadbiran itu pentadbiran yang paling gagal. Macam juga kita kata, kalau sayang dunia, sayang akhirat, memang kalau kita tak cuba, tajuk lain. Kerana para anbiya sendiri cuba untuk menarik hatta keluarga mereka masuk Islam. Tapi ada juga keluarga para anbiya yang tak masuk Islam. Yang kata hatta para nabi dahulu, isteri pun ada yang kafir, yang tak ikut cakap sampai kafir, ada dan hukum Allah Taala, ada yang anak dia kafir. Sini tak timbul tajuk pasal kekufuran tadi bukan menjatuhkan kedudukan para anbiya, bahkan menunjukkan kepada apa? Choices yang diberikan pada seorang itu, dia bertanggungjawab. Allah Taala tak paksa kita beriman. Dia berikan hujah kat atas kita untuk beriman. Nak beriman ke tidak, tanggung sendiri. Kan, kalau kita degil dan kita ikut nafsu dan keinginan kita langgar perintah Allah Taala, dia tanggunglah. Kita ikut hawa kan, ikut hawa, ikut keinginan kita, maka kita tanggunglah. Jika tidak, kita tundukkan diri kita, patuhkan diri kita. Macam Nabi kata pada lelaki berkenaan, dia kata aku tak nak, dia kata Islam, dia kata aku tak suka, aku dalam hati aku tak suka. Nabi kata dapat masuk juga Islam sekalipun kau tak suka. Maka Allah Ta'ala akan apa? Rezekikan kau dengan apa? Kebaikan niat dan juga keikhlasan. Dan aku akan bagi kemudian. Yang penting patuhkan diri anda dahulu kepada arahan Allah Ta'ala. Jadi tapi sebelum dia masuk tak dipaksa. Lepas dia masuk peraturan berjalan. Peraturan berjalan. Jadi kita kata macam dia bunuh orang, hukuman dan sebagainya, semua jalan. Tak ada kita kata tidak. Kita lahir rakyat Malaysia, apa peraturan Indonesia dan sebagainya, tak ada kita kata saya tak pilih pun nak lahir kat sini, kenapa saya kena hukuman dia? Tak boleh macam tu. Faham tak? Macam orang kata kalau lahir dekat Britain ke boleh 2 pasport. Kenapa Malaysia tak boleh? Saya tak minta pun lahir rakyat Malaysia. Ayat apa benda macam tu? Kan? Itu kan ayat yang betul. Mana orang yang tak bijak saya akan cakap yang tu. Kan? Kita kata kalau nak kata asalnya kita tak minta, tapi dah lahir sebagai satu keadaan tadi, kita kena patuh. Faham? Zaman dulu kan pakai helmet, tak payah. Kan? Saya cerita apa? Cerita Piramli. Dia datang naik motor kan, tak pakai helmet pun, selamba je. Geng. Dia naik dalam bereta. Ada perempuan tu datang belakang kan, ada pemegang tu, tak lekat badan. Tak lekat badan, Islamiknya kan. Dia pegang itu. Masa dia kan jam bereta jalan kan. Masa dia tak pakai helmet, macam selamba je kat setapak tu. Mungkin orang kata, saya dulu boleh, sekarang tak boleh. Saya tak minta pun lahir zaman sekarang. Tak kira lah awak minta ke tidak. Apa yang telah berlaku sebagai sekian, jalanlah. Okay, faham Sambung hari ini insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik. Memberitahu Allah tabaraka wa taala selepas dia sebutkan berkenaan dengan ayat sebelumnya, kata ada paksaan sebab dalam agama, tentang sambung kat sini. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Perkataan wali dalam bahasa Arab ni dia ada dua meaning. Wali, pelindung. Wali juga yang dilindung. Allah pelindung. Orang bawah lindungan Allah pun dipanggil wali juga. Jadi orang kata wali kasih Allah, salah. Salah. Macam maula. Maula boleh jadi tuan. Maula boleh jadi hamba. Dia pakai dua-dua arah. One word, meaning dua. Dia pakai sini, pakai sini. Tapi tengok konteks lah. Macam bila orang kata ala in surah Yunus kan. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah. La khauf. Wali-wali Allah tu apa? Bukan pelindung-pelindung Allah. Orang-orang lindungan Allah Ta'ala. Awliya tu dia perlu bagi wali. Kalau ini yang kita faham biasa, wali tu ya penjaga lah, guardian. Macam wali daripada keluarga kan, dalam family. Ni wali. Maknanya menikahkan anak dia wali. Bapa tu adalah wali. Maksud dia pelindung. Ataupun contoh macam apa, satu wilayah. Dia punya gubernur, dia punya wali. Wali jadi maksud dia wali tadi adalah pelindung. Pelindung atau penjaga atau pengurus atau pengawal. Maksud dia Allah Ta'ala kata Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindung orang beriman. Tapi kena ingat perkataan wali tadi pakai dua arah. Wali Allah, Allah itu wali. Kalau wali Allah maksud orang bawah lindungan Allah Ta'ala. Jadi sedih orang kita macam nak jadi orang bawah lindungan Allah Ta'ala. Tapi nak jadi orang bawah lindungan Allah Ta'ala ada syarat dia lah. Makanya kita ikut ikut apa yang Ta'ala letakkan. Tentang hadis wali. Siapa yang jadi wali, tak baca hadis wali, tak jadi wali. Tahu hadis wali? Ni kan belajar dah. Lama dia belajar, tak belajar jadi wali Okey, hadis wali ni dia hadis ni bukan, hadis ni cerita macam seorang tu boleh jadi menjadi orang lindungan Allah Ta'ala. Macam mana orang tu nak dapatkan kedudukan menjadi lindungan Allah Ta'ala. Waliyan. Ya, tak nampak Sahih Bukhari, Allah Ta'ala katakan. Dan tajuk ni An Abi Hurairah. Nampak tak nampak pula. Ya, kejap. Baik ustaz. Ni apa? Ni ke puji sendiri. Sibuk nak bagi baca juga. nak bagi baca juga, nak suruh baca. Pasal nak bagi baca, dah belajar bahasa Arab, tak nak suruh baca sendiri tak mau. Okey. Jadi ustaz pun kena buat kerja ni. Sekejap. Mana pula? Okey, ambil lah mana-mana. Okey, sini. Okey. Siapa nak jadi wali kena baca hadis ni. Dia pasal kita tahu bila bukan maksud baca. Belajar hadis ni. Baca hadis ni apa gemuk baca tu jadi wali. Ini orang kita pelik zaman sekarang ni. Baca-baca tu jadi wali. Pelik juga. Okey. Okey, dalam hadis ni kena buat satu lagi benda. Ni ada masalah sikit. Font ni dia apa? Bertukar-tukar. Replace. Lahi. Okey. Lepas tu sabar replace all. Satu. Sedih ganggu sikit. Apa dia nak kita baca teks dia akan masalah sikit. Kacau. Sebaris tu nanti hilang. Dia orang apa jadi confused. Okey. Dari Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari
An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Ha? An. Daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Innallaha qala. Sungguhnya Allah Taala qala telah berkata. Okey. Hadis macam ni panggil hadis kursi. Kudusi. So dia hadis kursi ni Nabi quote kata-kata Allah. Nabi kata, Allah kata. Tapi bukan Quran. Jangan baca dalam Quran. Jangan solat yang macam Allahu Akbar. Baca. Jangan baca, batal sembahyang. Pasal hadis kursi dia Nabi quote kata-kata Allah tapi bukan menjadi macam Quran. Dia tidak dikira sebagai Al-Quran. Kata-kata Allah Taala juga Nabi cerita balik. Macam inilah pembaca berita. Perdana Menteri berkata. Dia quote balik je. Beza dia. Sedangkan bila kata bila macam Quran tu dia kata kalamullah. Mana kalam Allah terus. Walaupun kita baca kalamullah. Walaupun yang baca tadi adalah orang kan, budak kecil baca, kita kena diam. Dia kecil lagi. Tapi kalamullah. Quran tu kalam Allah. Kan kita faham macam tu. Beza dengan ini, yang ini tidak. Macam hadis Nabi SAW. Ibadat dengan apa? Untuk amal. Baca saja tak dapat apa. Kenapa baca? Happy. Tak ada. Happy baca hadis. Tak, dia baca hadis untuk amal. Kalau Quran tak baca tak faham pun tak apa. Dapat pahala. Hadis tak, anda kena baca untuk beramal. Hafal untuk sampaikan balik. Bukan hafal tu, happy seorang. Kan, I ada sanad. Ni sanad saya ni, sanad. Semua ada sanad. Sanad sekian. Tapi tak mengajar pun. Sanad semua ada. Berterik. Sanad Bukhari lah, sanad Muslim. Mengajar tidak. Kan? Ini Kapeli cakap betul ni. Korang kita kan, jangan main-main ada sanad ni. Soalan, ngajar tak? Tak ngajar. Betul apa benda yang tahu? Tak tahu benda. Ajarlah. Kalau pandai sangat dah belajar Sahih Muslim, ajar balik. You are teaching, sampaikan balik ilmu tadi. Pasal Nabi kata nadarallahu mura'an. So Allah Taala bahagiakan seorang yang sami'a minna syai'an, dengar dari kami sesuatu. Fawa'aha. Maksud dia dengar. Fahafidhaha, dia hafal. Fa'addaha kama sami'aha, dia sampaikan balik macam dia dengar. Ini ibadat. Pasal hadis mutawatir. Nabi kata semua telah bahagiakan orang yang dengar dari kami sesuatu. Tapi untuk apa? Sampaikan balik. Bukan macam simpanan kan. Happy seorang-seorang. Ada orang suka happy. Dia ada knowledge seorang. Orang yang tak tahu, dia seorang tahu. Macam masak kuih. Dia ingat faham apa? Dia ingatkan apa? Belajar hadis macam masak kuih. Ada respirasi. Mana adalah agama macam tu? Hadis dipelajari untuk disampaikan, untuk diamalkan. Tapi bila hadis kursi ni untuk amal lah. Baca saja tak dapat apa. Bukan ibadat dengan baca. Ibadat dengan apa? Amal dan juga penyampaian. Innallaha qala. Allah Ta'ala berkata, man adali waliyan. Man, sesiapa ada memusuhi li, bagiku, mana terhadapku, waliyan, seorang wali je. Mana wali lah, seorang je. Kau pandai kan. Kau kena dengan aku lah, masalah. Wali ada seorang wali je. Kalau wali aulia, itu plural dia. Sorry. Yang rajuk tentang kelawan ni tak tahu. Okey. Man ada li wali, siapa memusuhi seorang yang aku lindungi, terhadapku seorang yang dilindungi. Maksudnya Allah Taala lindung dia, kita lawan. Orang bawa jagaan Allah Taala, kita lawan. Allah Taala kata apa? Faqad adzantuhu bil harb. Maka sungguhnya aku telah ajak dia untuk pergi perang. Okey, saya terjemah terus habis. Kan mula terjemah sendiri kan masalah gagal. Okay, saya terjemahkan. Maka aku seru dia untuk perang. Mana marahnya Allah Taala siapa kacau orang bawah lindungan dia. Bawah protection dia, kita cucuk orang tu. Siap. Allah Taala ajak perang. Kemudian langkah berikutnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku abdi, hambaku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku sukai, lebih disukai di sisiku, mimma aftaratuhu alaih, berbanding dengan apa yang aku fardu ke atasnya. Maksud dia sini, ni bacakan kan kabut terbalik kan. Aku lebih suka hambaku mendekat diri kepadaku dengan perkara yang aku wajibkan. Aku wajibkan, benda wajib je digunakan untuk dekat diri. Itu paling aku suka. Paling aku seronok. Kemudian wa ma yazalu abdi,
dan berterusanlah ma yazalu, berterusanlah tak henti-henti, abdi, hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekat diri kepadaku, bin nawafili, dengan perkara-perkara sunat, hatta uhibbah, sehingga akhirnya aku akan sayang dia. Mana seorang hamba tu kena ini wajib. Aku suka dia, ini wajib. Dan berterusanlah, dia sunat buat, wajib tak buat, gagal lah. Okey, dia buat perkara-perkara sunat sampai akhirnya aku sayang dia. Fa idza ahbabtuhu, bila aku sayang dia, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yabsuru bihi, yubsiru bihi, dan penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yatishu biha, tangan yang dia menggenggam dengannya. Mana tangan tu, aku jadi tangannya. Wa rijluhu yamshi biha allati yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang berjalan dengannya. Maksud dia semua movement dia di bawah jagaan Allah Taala. Tu maksud dia. Allah Taala jadi meresap dalam badan dia pula. Tu Allah Taala meresap badan dia tu. Itu gila nama dia. Dan tu baru ke Islam. Maksud dia Allah Taala semua benda, pandangan mata dia aku jaga, aku kawal sekian. Mana bila aku sayang dia. Tapi itu orang tak nak sangat. Yang orang nak belakang ni. Wa in sa'alani, dan jika dia minta aku, la u'tiyannah, pasti aku beri pada dia. Ini orang nak sangat ni. Minta dapat. Itu Allah Taala sayang kita tu. Kan minta macam-macam ni, tapi sebenarnya benda tu bukan tajuk dia, tapi ialah orang kita nak kan. Ini okey. Wala ista'adzani, dan jika minta perlindunganku, la u'idhannah, pasti aku akan lindungi dia. Minta perlindungan pasti, minta barang aku bagi, minta perlindungan aku lindungi. Wa ma taraddatu, dan aku tak pernah teragak-agak, an syai'in, mengenai sesuatu, ana fa'iluhu, yang aku nak buat, taraddudi an nafsil mu'min, macam mana aku macam teragak-agaknya aku terhadap jiwa seorang mukmin. Yakrahul mauta, yang dia tak suka mati, wa ana akrahu masa'atahu, dan aku pula tak nak sakiti dia. Sayang Allah Taala, budak ni, orang ni aku nak tarik dia ke sini, tapi dia tak nak mati. Tapi aku tak nak sakiti dia. Tapi Allah kata itu paling aku teragak-agak. Okey, dalam hadis ni, yang orang ending hadis ni menceritakan berkenaan orang tersebut bila Allah Taala sayang ini. Dan antara satu benda orang nak sangat, cakap semua jadi. Kan orang lawan kita je tergolik. Ni langgar, ambil lagi parking aku. Adalah. Faham tak? Tak senonoh tu lah. Dia ingat macam tu. Kan. Sekat lagi, parking kita depan rumah saya lagi kan. Jangan kan. Tapi banyak orang nak macam tu. Walaupun para anbiya kita lihat bersepah orang maki para anbiya, tak ada mati tergolek-golek pun. Maka hidup je 15 tahun. Macam Abu Lahab kan. Dia maki Nabi, 15 tahun hidup lepak lagi. Tak ada mati tergolek-golek. Pasal itu sunnah Allah Taala bagi. Untuk ujian bagi orang yang kufur, orang yang ingkar, supaya dia makin rasa dia betul. Dan ujian untuk orang yang kena supaya dia bersabar. Tapi penting masalah tapi orang tak nak. Dia nak juga. Sedangkan dalam hadis ni sebenarnya dah ajar kita. Yang dimaksudkan dengan orang tu nak mengejar jadi orang yang wali, yang dilindungi Allah Ta'ala tadi. First, tidaklah hamba aku mendekat diri kepadaku, lebih aku suka berbanding dia dekat diriku dengan pada kewajibkan. Mana apa benda aku wajibkan dia gunakan itu untuk dekat diri padaku. Itu paling aku suka. Paling aku nak. Dan berterusan dia buat benda-benda sunat sampai sekali aku sayang dia. Dua perkara ni adalah wajib dan sunat saja. Kalau fikir wajib kan, kita tu wajib. Benda-benda wajib tu menjadikan kita kasih Allah Ta'ala, bukan benda lain. Maka bila saya saja bagi contoh macam Uwais Al-Qarni. Saya sebut analogi lah pasal Uwais Al-Qarni. Pasal dia ni semua orang sebut waliullah, doa makbul, kasih Allah Ta'ala dan sebagainya. Malaikat kenal, kita tak kenal. Manusia tak kenal. Nabi pesan dengan para sahabat, siapa jumpa dia minta supaya dia doakan. Dia sedangkan dia bukan sahabat yang keluar pergi Badar, tak. Tapi Nabi kata, siapa jumpa cakap pada dia, wahai Uwais, minta ampun kepada Allah untuk orang yang jumpa. Jadi bila benda ni diceritakan, dia bukan ikut tarikat pun. Faham tak? Dia seorang anak yang baik. Kalau kan seorang, siapa yang ada mak bapak lagi kan, dia boleh jadi kasih Allah Ta'ala dengan macam tu je sepatutnya. Uwais Al-Qarni jadi kasih Allah Ta'ala, awak tak jadi kasih Allah Ta'ala sebab apa? Faham tak? Mungkin kadang kita tiru-tiru. Jaga keluarga tadi pasal apa? Jaga abah, jaga mak sebab apa? Takut orang kata. Mungkin nak takut orang kata kau ngaji Yasin Taklim saja kan, mak bapak tak jaga. Tak ada. Jadi konsep dia pasal kita kata Uwais Al-Qarni tu, dia dapat capai kedudukan menjadi orang yang Allah Ta'ala lindungi, wali. Maksud dia doa dia makbul.
Tapi punca dia adalah jaga mak je. Tak payah pergi ikutlah golek lah, menari ke benda, ambil zikir sikit, tak payah. Buang masa. Nah sebalik juga kalau dia kata tu benda-benda sunat. Benda sunat pula kena ingat dia ada limitation dia. Sebab kalau ikutkan benda sunat tu ikut apa kepala kita, dia masalah. Dan Islam bukan macam tu. Nabi SAW pernah sekat 3 orang sahabat yang nak puasa tak nak buka, yang semayang tak nak tidur, yang tak nak dengan perempuan. Orang tu baca yang hujung je. Wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maksud tak suka sunnah aku bukan golonganku. Dia tengok bab kahwin. Hadis tu datang untuk limitation amal. Pasal Nabi kata aku ni paling takwa, paling takut Allah, paling takwa, paling takut Allah. Tapi aku semayang, aku tidur, aku puasa, aku buka. Yang itu tengok situ. Nabi sekat. So kita benda sunat tadi bukan open suka hati kepada kita nak buat apa, tak boleh. Bahkan Nabi nak tegur Sa'ad bin Hisham bin Amir dalam hadis Sahih Muslim. Kan Nabi tegur, Nabi kata alaisalakum fi apa, bila Nabi tegur 6 orang zaman Nabi. Dia ni tabi'in. Dia datang Madinah nak jual harta, beli senjata, beli kenderaan, nak jihad sampai mati. Cerai bini siap-siap. Kita kata devote-nya diri dia kepada Allah Ta'ala. Ini bagus orang ni. Tapi bila dia pergi ke Madinah, orang Madinah kata jangan buat. Dulu ada 6 orang nak buat pada zaman Nabi hidup. 6 orang nak buat macam kau. Cerai bini, jual harta, beli senjata, beli kenderaan, nak jihad sampai mati. Nabi kata pada mereka apa? Alaisalakum fiyya uswah. Adakah tiada untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Mana korang masuk syurga, contoh korang bukan aku ke? Aku tak buat, kamu buat kenapa? Yang ini sering gagal. Ada zikir banyak tu je lah ustaz, yang nawafil. Tak. Zikir sampai tinggalkan, asingkan diri. Mana Nabi ajarnya tu? Kalau betul nak etikaf Ramadan ni, ambil sangat. 10 akhir Ramadan jangan pergi mana-mana. Tak boleh pula nak menyaga. Ini musim duit ni kata kan. Kalau nak dapat harga murah baju raya pun malam raya tu lah. Kan? Akhir-akhir tu lah beria. Kuih raya free ke kuih raya murah. Betul tak? Tapi itulah timing betul-betul. Kalau nak pun Nabi SAW sendiri betul asingkan diri. Untuk kita kata duduk diam, berzikir, baca Quran sebagainya, duduk diam je. Tak pergi sibuk campur dengan masyarakat. Nabi duduk tak kelambu lagi. Tutup. Lepas solat. Kemudian masuk balik dalam tu. Yang kita kata Ramadan, 10 akhir Ramadan, tak buat pula. Ada cuti pergi Hanyai. Kan? Lepas tu kita suluk 2 minggu. Dekat tempat suluk ni. Bagus ni kat Ulu Kelang. Ada banyak tempat lah. Ni kan marah diorang. Salah dia cakap mana? Tapi betul. Kan? Kita kata tinggalkan sunnah, buat benda lain. Pasal bila disebut nawafil, nafilah. Tadi benda-benda Nabi tunjukkan. Bukan kita fikir bagus. Kalau fikir bagus ni Nabi tak sekat para sahabat tadi. Yang Nabi tak sekat juga apa macam yang Abdullah bin Harith Al-Bahili yang puasa dan surah Abu Daud kan, dia puasa sampai kurus badan. Kata Nabi sampai tak kenal dia. Puasa sebanyak tahun. Nabi kata 5 azab tanassak. Kenapa bukan azab diri kau? Kenapa bukan seksa diri kau? Pasal syurga Allah Ta'ala bukan dicapai dengan penyiksaan diri. Macam dia katakan, surau ni ada aircon. Surau Ta'ala tak ada aircon. Pergi semayang surau tak ada aircon. Kenapa? Lebih mujahadah. Tu gila nama dia tu tak? Dah tahu tempat tu ada, jalan lah. Dia pergi, tak ada. Kita kalau makin susah makin bagus. Habis kita semayang pakai dumbbell. Pergi pakai ambil ikat kan. Allah. Letak 15 kilo sini, 15 kilo sini. Makin berat. Itu makin bagus. Apa benda lah ilah syarikat. Ini nama dia sivil. Okay. Ini baik. Jadi ini yang kita kata masalah. Pasal dalam tajuk ni, the word wali ni saya terangkan dulu wali tu je. Okey, jadi jangan sebut wali tadi. Bila Allah Ta'ala katakan Allahu waliyul ladzina amanu. Okey, dari segi Allah Ta'ala dia sebut dia wali orang beriman, maksud dia pelindung orang beriman. Dalam hadis yang kita baca tadi, wali juga tapi lindungan Allah Ta'ala. Dia boleh jadi wali, pelindung dan yang lindung. Macam maula, tuan. Maula juga orang yang bawah jagaan ataupun hamba. Faham Okey. Jadi Allah kata yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dia keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Pasal semua kepada kebaikan. Mana Allah Ta'ala beritahu bahawa dialah yang memberi hidayah sesiapa mengikuti keredaannya, mengikuti benda-benda redha dia, benda yang dia suka, benda yang dia nak kita buat, dia buat. Dialah tunjukkan mereka apa? Subulas salam, jalan-jalan apa? Keselamatan. Jalan-jalan keselamatan. Lalu dia keluarkan hambanya yang beriman daripada kegelapan, kekufuran, keraguan dan juga syak dan juga keraguan. Dia kufur, syak wasangka dan juga keraguan kepada cahaya,
kebenaran yang nyata, yang terang, yang jelas, yang mudah, yang menyinari. Jadi dia bukan datang kepada Islam ni, bukan datang makin pelik. Tak belajar Islam, mudah je nak solat. Dah belajar Islam, makin was-was solat. Ini kan syirik ni. Dalam ada satu, luar ada satu. Serius ni, saya jumpa orang-orang kan. Dia kata, kena jadi satu je. Pasal dalam kita kan ada, kan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi, madai untukku Tuhanku, jallallah, yang maha agung Allah, ma fi qalbi, tiada dalam hatiku, ghairullah. Kemudian dia kata apa? Nur Muhammad. Ini badal. Tahu badal? Tak ada dalam rumah tu. Kecuali apa? Kawan saya Ali. Maksudnya Ali dan kawan saya buang Allah, boleh tak? Nur Muhammad. Saya orang Nur Muhammad dengan Allah ni benda yang satu. Faham tak? Ini orang yang belajar. Dia sebut benda tu. Jadi bila dia kata dalam hati ada Allah, kat luar tak boleh ada. Faham tak? Tu dia kata kalau satu dalam satu luar, syirik kata. Makin belajar agama makin bangang. Tak dia makin tak semayang. Bahkan kes tak semayang apa? Tak ikhlas. Tak ikhlas. Separuh tu lagi best. Kenapa tak patut Tuhan? Saya tak ada rasa saya nak kena, kan benda ni kita nak buat kena betul-betul daripada dalam hati kita, bukan terpaksa. Macam nak pakai tudung, tunggu saya terasa betul nak pakai, tak nak terpaksa. Mana ada tinggalkan perintah Allah Ta'ala, kita sebut itu. Kena saja aku tak semayang lillah. Orang semayang salah, kita faham lah. Yang ini tak semayang lillahi ta'ala. Yang separuh je tak pakai tudung, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala pasal apa? Kalau I pakai tudung tak ikhlas, tak guna. So biar tak pakai langsung. Faham tak? Mana ada tak pakai lillahi ta'ala? Kenapa ni? Lillahi ta'ala. Maksud dia buat terpaksa tak boleh. Jangan buat. Kena ikhlas dahulu baru buat. Tapi sebaliknya, dia pergi ke sini kan, tinggalkan. Nak kata tinggalkan tu lillahi ta'ala ke? Saya ada cerita tau. Saya pernah cerita, ada orang tu dia tanya, dia datang rumah abang ipar saya. Budak ni budak muda, tengok 4 orang. Lepas tu dia orang suka kalau saya datang kan, dia tanya soalan. Ustaz, dia tanya soalan. Saya buat. Lepas dia tanya, saya cerita berkenaan dengan tajuk masalah apa? 3 golongan. Orang Muslim. 3 golongan yang mula-mula api neraka untuk mereka, nyalakan. Dimarakkan api neraka mula-mula untuk mereka. Seorang, orang yang apa? Alim agama. Orang mati syahid. First orang mati syahid. Yang kedua, orang yang alim, qari. Mana alim agama, qari Quran, baca Quran ni. Ketiga, orang banyak bersedekah. Tiga golongan tadi. Bila dia Allah Ta'ala di akhirat, Nabi cerita, yang mati syahid tadi Allah Ta'ala tanya, tunjukkan nikmat. Allah Ta'ala tanya, kenapa kau buat apa kau buat? Dia kata sebab aku buat, engkau pergi, aku berkesian, aku buat kerana engkau, aku perang kerana engkau, aku mati kerana engkau, jihad kerana engkau. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, bohong. Bahkan kau buat semua benda ni supaya orang kata kau ni berani. Kan suka kan orang cerita, orang Melayu kita cerita macam, oh pahlawan. Kan rasa bangga tak, kembang tak? Kembang orang kata, pendekar kawan kita ni. Sengih seorang. Sengih seorang. Pendekar. Lagi jahat pun Samsing. Samsing ustaz tu. Seronok orang panggil Samsing. Gila betul. Kan? Maksudnya bila kita kata benda dia ni kan. Dan Allah Ta'ala kata apa? Dan orang dah cakap pun kau nak. Mana intention dia untuk dapatkan pujian tadi, Allah Ta'ala bagi. Wahai malaikat, ambil masuk neraka. First one, orang mati syahid. Second one, ni ustaz lah. Ustaz dengan qari Quran, baca Ramadan. Allah Ta'ala kata apa? Bila Nabi kata, bila dibawa di depan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tunjukkan balik nikmat. Pasal kita dapat belajar agama, dapat memahami Quran, dapat jadi siapa kita jadi, sepenuhnya anugerah Allah Ta'ala. So lepas Allah Ta'ala tunjukkan apa benda yang berlaku, Allah Ta'ala tanya, kenapa kau buat apa kau buat? Mana kau habiskan masa orang sibuk main, kau sibuk apa Quran? Kenapa? Kenapa kau buat? Kenapa kau sibuk habiskan masa menyampaikan agama? Orang lain buat kerja lain, kenapa kau buat benda ni? Jadi dia kata, ya Allah, aku belajar kerana-Mu. Engkau beri aku macam-macam peluang dan sebagainya. Aku belajar kerana-Mu. Aku mengajar kerana-Mu. Aku baca Quran kerana-Mu. Allah Ta'ala kata, bohong. Bahkan kau belajar dan mengajar supaya orang kata kau ni alim. Dan kau baca Quran sedap-sedap supaya orang kata qari. Kan kembang, orang puji, baca sedap macam Sa'al Ghamidi. Kan? Masuk neraka. Wahai malaikat, ambil masuk neraka. Dia last one, orang bersedekah. Dia kata, dia sedekah, bila orang tanya, kenapa kau buat apa yang kau buat? Dia kata, aku tak apa, kau berikan aku kekayaan dan harta, aku tak tinggalkan sebarang jalan yang kau suka harta diletakkan, saya kau letakkan kerana engkau. Orang kata, bohong.
kau buat benda supaya orang kata kau ni jawad, pemurah. Dan orang dah cakap pun kau nak. Orang malaikat ambil masuk neraka. Okey, saya cerita macam ni. Lepas tu dia orang kemudian dia kata, itu tak beramal pun kena kata. Lepas tu Abang Ipah menyampuk. Yang tu dah beramal kena. Kan? Tak ikhlas kena. Yang korang tinggal kena amal lillahi ta'ala ke? Mana yang tu beramal kena. Yang kau tak beramal tak kena. Apa pasal? Yang beramal salah niat kena. Yang tak beramal langsung boleh tak kena pula. Hai, pelik tu. Kenapa? Kau tak solat lillahi ta'ala ke? Senyap semua sekali. Saja aku tak solat lillahi ta'ala. Mana ada dalam agama macam tu? Sebab kenapa kita kata, bila Allah Ta'ala kata Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan bercahaya, agama tu terang, jelas, nyata. Tidak ada sebarang keraguan. Bahkan jalan kita ke syurga jelas dan nyata. Quran pandu kita. Allah Ta'ala pandu kita. Tak ada tinggalkan kita terapa-apa. Mana satu jalan syurga. Tarikat mana nak kena ikut? Mana ada? Kan zikir mana kena amalkan supaya Allah Ta'ala sayang? Mana ada? Nabi terangkan dengan jelas, tak buat pula. Nabi kata, kalimatan khafifatan 'alal lisan. 2 kalimah, ringan di lidah. Thaqilatan fil mizan, berat di timbangan. Habibatan ilar rahman, disukai oleh Tuhan yang penyayang. Subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim. Banyakkanlah ulang. Tak. Nak buat rotib haddad juga. Ini rotib ni sedap ni, rotib. Ini rotib ni 2. Rotib ni 2 kau. Dia dengan ta dengan ba tau. Kalau rotib tu, kalau rotib ta tu roti mulawah tu, roti yang tempayan tu, yang lembut punya panggil rotib. Itu ta. Kalau ta, mana benda yang buat ulangan lah, pergi kejar buat pergi ratib. Ta dengan ta, bukan ta. Orang kita kan dia boleh nak pegang jalan Nabi ni payah sangat. Sedangkan jalan Nabi mudah je. Dia jaga mak lepas. Dia jalan agama, jaga mak dah lepas dah. Apa lagi kita nak? Yang pelik kan, kita kata tahan kemarahan. Quran datang dengan semua panduan yang jelas. Syurga Allah Ta'ala itu nak dikejar, jalan dia cukup nyata. Tak ada macam hidden charges. ini tak ada. Ini kena sembunyinya. Bayaran tersembunyi tak ada. Ini semua direct. Tapi peninglah syarikalah semua ada lompat-lompat, guling-guling. Kan dah nyata salah. Lawan lagi. Ketika Pak Ari ni keluar dekat surat khabar. Kan? Benda-benda ni, kita kata benda ni sebenarnya ialah, saya pun mempersoalkan juga. Saya tanya, kenapa sekarang kan? Macam ada orang kata benda ni. Kita agenda politik yang berlaku kita tak hiraukan. Sebab kita di Yayasan Taklim, benda tu orang tak buat, benda tu tak keluar surat khabar pun kita mengajar kat sini. Tak dengar kan? Ustaz-ustaz yang ada kat sini semua muka jenis tak suka tarikat. Macam mana? Kan? Ustaz Fadil dia belajar pun sama. Dia semua jumpa semua tak suka. Maka kita bukan tak suka sebab apa? Sebab benda tu dia jalan, bukan jalan agama yang sebenar. Bahkan orang yang pertama yang terlibat dengan tarikat dengan Pak Ari ni, ada orang tu sibuk nak menjawab, nak kononnya jadi hero. Kadang-kadang kalau tak pandai dia jadi hero, pasal bahaya. Dia kata macam saya nak mempertahankan. Jangan pertahankan. Kalau anda jahil yang buat. Sebab benda tadi masalah. Pasal tarikat ni muncul. Yang first one yang dikata sebagai sebagai orang yang yang bawa tarikat ni, dia seorang yang mati pada tahun 490 Hijrah. Nama dia Abu Sa'id Al-Mahyami ke Mahyam. Dia daripada Iran. Dia lah yang mula sekali meletakkan untuk tarikat ini satu bentuk tempat untuk beramal. Dan dia tak darwish. Tak tahu darwish. Dervish. Tak tahu juga. Yang pusing-pusing begitu itu tu. Okey, itu antara bentuk dia. Ada yang lain kalau macam di Sudan, diorang dia pakai baju hijau, diam dia tak ni sekian, pakai mandi pun tidak kadang. Iya, diorang pelik sikit. Kita Nabi SAW wangi. Nabi tak suka bau busuk. Bahkan Nabi kata malaikat terganggu dengan benda yang dengan manusia terganggu. Kalau kita duduk sebelah orang tu bau dia ganggu, maka malaikat pun lari, tahu tak? So Nabi halau orang yang makan bawang dia masuk masjid. Bawang dia makan sebab tu ganggu. Yang peliknya diorang ni busuk tu wali. Makin busuk makin wali. Belah mana? Nabi wangi, dia punya busuk. Yang ini tak kena langsung, sikit pun tak kena. Kumpulan ni dipanggil darwish, darwish kan? Atau kalau dalam istilah satu lagi yang dekat macam tu dekat India dia panggil fakir. Yang guru nanak kan, guru kan ada kan di situ kan. Sebenarnya dia Muslim. Dia mengaku sebagai Muslim. 430. Nama dia Muhammad Ahmad Al-Mahyami.
ke Maihami 430 yang dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Maihami. Dia ni lebih awal berbanding dengan pengarang buku kitab Risalah Kusyairiyah, yang mana banyak orang diingat bahawa tajuk tarekat ini datang daripada Abdul Karim Al-Kusyairi, pengarang kitab Risalah Al-Kusyairiyah, yang mana dalam buku dia tadi diletakkan aturan tentang tarekat dan sebagainya. Dan dia Kusyairiyah tu dia mati tahun 465. Dia lahir tahun 376. Maksud dia kalau kita ikutkan, diorang ni tak terlibat dengan Imam Syafi'i punya zaman pun. Tak ada kaitan dengan para ulama yang awal, tak ada kaitan dengan para sahabat Nabi. Kenapa kita nak mempertahankan, nak kata kalau tak ada ni tarekat ni adalah sekian? Apa hal? Tak ada kerja lain ke? Pasal kita kata benda tadi, kita tahu opposite kepada arahan agama. Pasal bila makin dibelajar, makin gagal. Dan bahkan keseluruhan tarekat datang semuanya, last kali guru dia mengaku Imam Mahdi, atau guru kutip duit anak murid kan, tuai. Cari pilihan nak murid kaya je, miskin tak mau. Potong sini, tak mengadu. Tok guru sekarang ni rasa nak beli kereta baru lah. Serius. Ini bukan main-main ni, betul-betul. Kan, bukan cubaan, memang betul-betul jadi dalam masyarakat kita. Beginning dia tadi, ikhlas. Dia suruh anak murid dia zuhud, lepas tu selalu harta kat dia. Anak murid dia zuhud lah. Tapi harta tok guru kita simpan banyak. Ini masalah dia. Tapi kita benda tadi macam makin pelik. Makin pelik, makin sukar, makin berat, makin payah. Sedangkan agama tadi macam dia berdoa dengan sunnah Nabi SAW. Doa tadi, bangunlah seperti akhir malam. Doalah pada Allah Ta'ala. Memang anda disuruh berdoa. Tapi peliknya orang tu, dia ikut cara yang macam cara tadi, payah. Kena lintas pergi kubur ini, kena lintas pergi tempat sekian. Kan sukar. Lepas tu ada bacaan ini, kena bawa dia pergi, nak pergi umrah haji tu, tebal tu. Tebal tu, kertas kajang, kertas ni, dia bawa punya banyak. Untuk apa? Untuk kononnya kononnya kalau baca yang tadi akan berjaya dan sebagainya. Saudara sekali, kita kena perhatikan balik kan. Dia punya dia punya bentuk tadi mungkin menyusahkan. Ada orang kedutaan saya ingat, dia panggil mak dia. Bersama mak dia kan. Nak pergi umrah, datang ustaz bagi kertas kajang 14 muka surat. 14 helai tebal-tebal tu. Nak suruh baca depan Kaabah. Langgar dia masuk Turki pun tahu. Macam selak kan, gong kan langgar. Bahaya. Saya kata, cik, doa je lepas Melayu, tak nak faham. Tak faham tak? Bila kita tengok dan ikut sunnah, mudah. Macam solat malam, ikut hadis Nabi, kita doa setiap kali kita bangun tadi 2 rakaat. Saya cakap sunat 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Bahkan Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin dia kata solat sunat tidak ada niat khas. Just bangun je saja sunat kepada Allah Ta'ala. Imam Nawawi kata macam tu. Yang lain-lain ni mengada-gada ini solat ini. Siapa dia? Dia setara dengan Imam Nawawi ke, nak tanya soalan? Yang gata-gata cakap ni, dia setara dengan Imam Nawawi ke? Imam Nawawi rahimahullah, muhakkik mazhab Syafi'i, dia kata dalam Rawdatul Talibin, dia kata tidak perlu kepada niat khas. Maksud dia, kita bangun Allahu Akbar. Mana pada niat saja sunat, kalau paling nak sebutlah, saja sunat 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Habis. Yang ini kadang-kadang orang tak solat malam, tak reti nak solat. Tak tahu niat baca apa. Kan? Ikut hadis Nabi. Kalau ikut hadis Nabi, baca apa yang mudah. Kalau hafal qul Allah lah. Tak hafal apa? Fatihah lah. Ikut hadis Nabi, kan? Bahkan ikut ayat Quran, ikut dalam surah Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah untuk kamu daripada Quran. Tak ada limit pun berapa banyak. Tak ada kata paling kurang berapa ayat. Tak ada pun cakap. Tapi kita pasal kes apa? Orang ni kata, orang tu kata. Last sekali tak buat ibadat. Last sekali tak tahu waktu orang pun doa, terpaksa pergi kan. Musafir jauh, kenapa nak minta doa dengan tok guru? Masalah macam tu. Kan kita jumpa, kata kita tak jumpa, tak usah cari macam tu. Kena pula tok guru mati, pergi kubur pula. Ini masalah. Pasal kita kata pasal Allah Ta'ala, dia membantu manusia tadi keluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Dia bukan makin payah, makin mudah, makin senang. Kan orang Arab dahulu kan menyembah tak tahu menyembah apa. Dalam Islam kita hanya Allah diagungkan. Nabi Muhammad panduan kita, bukan disembah bersama Allah. Tak ada contradiction dekat situ. Tak ada diajarkan ya Muhammad, tak ada. Yang diajarkan adalah apa? Ya Allah. Minta pada Allah, Nabi ajar. Tapi ada seorang buat. Tapi sahih ke tidak, masalah lagi. Tak, dia tinggalkan yang ramai, sibuk cari yang pelik-pelik. Dia cari benda pelik-pelik. Dalam agama ni ada ulama kata boleh. Itu bukan cara dia. Anda beramal dengan Islam, amal apa? Ini masalah kita kata.
Dan ada pun orang kafir ni, wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Pelindung-pelindung mereka adalah apa? Taghut. Nah, apa-apa disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu wali-wali mereka adalah syaitan. Syaitan manusia, syaitan jin, dua-dua sekali. Kalau kita sebut syaitan saja kan masalah juga. Orang kita kata, ini kan syaitan pakai sembah ni, takkan syaitan kot. Syaitan dua, syaitan manusia, syaitan jin. Yang kena ingat, pasal dalam konteks di Malaysia sekarang ni, kita lihat berkali-kali dah yang pakai macam-macam pelik-pelik sebagainya, apa raba bini orang pun ada. Tak tahu kan? Ke orang teman-teman tak tahu cerita ni? Orang teman-teman salah sikit lah. Kalau cerita kat kampung tu macam-macam benda orang tahu. So dia moden sangat kan. Kat KL dia tak masuk. Dia sepadan dia nak jadi apa lepas Kota Damansara je. Sampai sini dia hilang. Tak jadi sihir dah. Ngarut tu. Jadi kita kata memang yang taghut ni, apa-apa disembah selain Allah itu panggil taghut. Taghut. Bukan semestinya benda tu jin, hantu, tak. Pasal apa saja mengajak manusia meninggalkan perintah Allah dipanggil taghut. Tak kira syaitan tu jin atau syaitan manusia. Dan kita tahu perkataan syaitan itu dikira sebagai apa? Sebagai apa? Sifat. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-An'am 113. Kau tanya kan? Wa kadzalika ja'alna, demikian akan menjadikan likulli nabiyyin, untuk setiap nabi, aduan, musuh, syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan manusia juga jin. Yang apa kerja benda syaitan tadi? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul, yang mengawahyukan, mengilhamkan satu sama lain mereka ni hiasan kata-kata. Mana apa hujah yang kadang-kadang orang kafir sekarang pakai, tengok balik orang musyrikin dulu pakai dah. Macam apa? Recycle je. Recycle balik je. Kata-kata orang kata macam ni, tengok sini serupa. So apa? Pindah daripada syaitan jin. Syaitan jin ambil sini, pindah sana. Lepas tu dia ambil dari sini, pindah sana. Mana huru-hura sebagai tipu daya. Dan itu kita kata benda jelas. Allah Ta'ala katakan ada syaitan manusia, syaitan jin. Jadi maksudnya yang menghiaskan untuk orang ramai, untuk mereka, dia kata apa yang mereka berada dalamnya. Mana keadaan tu salah. Yang kejahilan dan kesesatan. Jahil sungguh. Dan cium batu nisan pun betul lagi. Cium batu nisan betul lagi. Ambil tanah kubur betul lagi. Sebab mungkin ada kebenarannya. Aduh, salah betul. Kan? Ada kebenarannya. Lenguh kaki. Ya. Yeah. Maksud dia ada kebenarannya. Sebab kalau peringkat kadang sembah berhala pun mungkin ada kebenaran. Serius, saya pernah jumpa orang macam ni. Pasal orang ni kan semua Allah kan. Ini macam kumpulan apa? Allah tak ada tamu bertempat. Kumpulan ni antara kumpulan paling dekat dengan tajuk Wahdatul Wujud. Paling dekat. Namakan macam dia orang buat satu base kat sana, dia mengajar kitab Ibn Arabi. Ibn Arabi yang bukan Ibn Arabi Al-Maliki. Ibn Arabi yang mengajarkan Wahdatul Wujud, yang menyebarkan semula pendapat Al-Hallaj. Dia orang buat kelas dekat Bangi, kumpulan ni. Pasal dah Allah ada tanpa bertempat. So kat mana Allah? Kat sini. Semua sini. Sudah sekali saya jumpa orang macam ni kan, yang membuat rujuk sungguh lah. Dia kata sembah berhala tu pun salah lagi. Sedalam tu ada dia, ada D, capital D, tahu tak? Ujung dia tak salah lah. Semua betul, semua elok. Itu sebab kita pernah tunjuk gambar kan. Pernah tengok kan? Yang saya tunjukkan apa? Yang ya, tapi kelas tu patutnya kelas hari Khamis, hari Rabu. The Swirling Dervish. Pernah tengok? Jush orang Ju yang apa? Masuk Sufi. Tak tengok ya? Tunjuk juga kata. Mana pula letak Okey. Dia ada video dia mana entah. Okey, tengok depan. Dia punya video dia, gambar muzik pun ada masalahnya. Lelaki ni yang Azizah buat kan, lelaki ni dia ni Yahudi tau. Dia kan saya sebut dervish dia kan. Ya. Okey. Dia ni dia Yahudi, daripada Palestin. Mana daripada Israel, daripada negara dia orang panggil Israel lah, kita tak iktiraf negara sebut, tapi dia panggil negara daripada Israel. Dan dia ni masuk ikut tarekat ataupun apa panggil apa, Jalaluddin Ar-Rumi.
Yang pusing ini, pusing itu sebagainya. Dia punya amalan dia dah biasa dah pusing-pusing putar-putar kan. Beria dia putar-putar. Sapu-sapu kan, sapu sampah, bersihkan tempat. Untuk jaga pusing-pusing. Ya. Okey. Dia punya ni kan yang lagi best. Dia tak ada ni dia I knew all the בכל זאת כבדו כל אורח. dibincangkan lah syair Syahrir Ar-Rumi dan sebagainya. Duduk diam dengan muzik kan. Semua ni happy dengan jalan sufism. Jalan sufi. Maksudnya ini adalah jalan sebenar Islam, jalan agama, jalan hidup yang betul. And I found out that Rumi is the most There's a tradition that people from Nazareth, the town where Jesus grew up, and for a long time, the base of the Qadiri order of Sufis. Dia Qadiri, tarekat Qadiriyah. Okey. In their lodge, it is a tradition that people from different religions gather together and pray. Duduk situ ramai-ramai, agama berlainan, berdoa. Okey. Bukan doa lah, solat, ikut cara dia lah, prayer. Okey. Tak. התקופה, דרך חדשה באסלאם, דרך של אהבה. Dia kata זה בעצם להתחבר בחזרה לאחד שממנו התחלנו. Yahudi ni Yahudi pure Yahudi. Ju. Dengan hidung panjang ni. Okey. שהאדם תמיד בא מאחורה, משם. Kan dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kata kena tahu dulu, kena tahu dia datang. הוא מתקדם בכדי לגלות Okey. את הקדימה, את העתיד, את הבא. When I did my first activity, we published a big, nobody came out and did. I think we believe in كل القلوب إلى الحبيب. Ni macam qasidah lah. very near to the Bible. Dia duduk qasidah, duduk diam, dia dengar qasidah. Dia akan duduk macam tu lah, duduk diam, meditasi. Belakang tu ada seorang pakai serban macam Syekh Azhar. Aku salah tu. All the surrounding people around me, my family. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك Ni qasidah. Ini paling qasidah dengan qasidah ni dia. Duduk diam ramai-ramai dengan qasidah. Allah seronoknya. Quran tak baca. Kau dengar Quran, dengarlah Quran. Tak dengar. Dia duduk diam kan. Ini dia puasa lagi. Dia tunjuk kan. Kan nampak tak jadi pening kepala. Bila ikut kumpulannya, tak Islam pun tak apa ke? When I'm going to teach about Islam, the people they have some objections, some fighting in discussion. Our discussion here it's different. They are coming to know and to believe in this way. Zakartu Muhammadan. Aku sebut Muhammad. In the town of Nazareth, in the Qadiri Sufi lodge, Jews and Muslims have come together for a meal during the month of Ramadan. Buka puasa ni salah dia. For the iftar meal to break the day's fast. Sini. Tak payah masuk Islam, anda boleh jadi seorang sufi. Faham tak? You can be a sufi without entering Islam. So dia jalan cinta. Biar dunia jadi rosak asal hati kita bersih. Nak jadi. Israeli dervish Mickey Cohen and his wife Aylan Aziz are among the participants, waiting for the call to prayer to signal the end of the fast. يا رب يا رحمن اللهم آتنا خير هذه الليلة وابعد عنا شرها اللهم يا رب يا رحمن نقي قلوبنا لكل خير واجعل هذا الطعام حلالا وإلى الطعام يا جماعة بسم الله تفضل. Buka puasa. Tak semayang. Buka puasa, tak semayang. Dari depan sikit. Pakcik-pakcik kopiah pun ada. Tengok. Okey, lepas tu malam dia tak semayang. Okey, apa aktiviti dia? Tengok aktiviti dia. I think Israel become a place where it's so consumed by fear
that it seems that everybody is celebrating Rumi. And many young people, and not only young, we say enough. So we start looking for other answers. And I think that Rumi is a very good answer for us. The Sufi way, especially the Rumi Sufi way. Allah, Allah. Tak, yang dia la ilaha. Masih dengar tak? Pandai pun. Okey. Pernah tengok yang dekat mana? Dari istana kan? Okey. In Israel, Jews are searching, and many Jews are searching for some spiritual satisfaction. They're trying to re-engage the heart. Can Sufism play a part in that? That many Jews will listen to Sufism and go to a Sufi event and actually feel something strongly connect to their heart. It gives me great optimism and great joy. Rumi, does he have a role to play? I think the best of Rumi is yet to come in the world. Dia yang dia baca tu itu qasidah. Yang kata qasidah berqasidah itu qasidah dia. Ini takkanlah kita kata tu orang kata walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Mana dia percaya Islam tadi, ibadat Islam, cara dekat diri pada Allah Taala, cari Islam, pergi cara tak tahu datang mana. Kan pening kepala nak kena pusing-pusing pula. Bedak letak ke tidak ni, bedak jenis apa kau letak? Johnson ke apa ni? Salah tak bedak kan, tak pusing nanti. Masalah. Ke depan sikit. In time of peace and harmony, the people are dealing with different things. In time of conflict, the people sometimes searching after the truth and after the light. The Israeli society searching after only. They feel that they need spirituality in the world, in their lives. Then they went to search after Di belakang tu saya tahu siapa apa tugas dia. Yang belakang tu. the Rumi, after it. Seban tu. Ni contoh. Jadi kalau kita perhatikan ada ujung, yang ujung sikit lah, dia ke depan sikit. Yang ni dekat ini dekat kubur Jalil Ar-Rumi. He is praying in the mosque. An Iranian Kubur. An Iranian pilgrim starts to chant some of Rumi's writings in Farsi. And other visitors spontaneously begin whirling. Ada masjid. Tak, dia pasal dia orang suka bina kubur dekat masjid dekat kubur. Jadi dalam kubur Jalil Ar-Rumi dekat klinik dia buat masjid. Lepas tu orang datang tu konon solat lah kan. Yang datang golek-golek kita tu pun sepah juga. Okey. Laju asyik pusing. I went to pray in Shams. Ambil kau. Okey. Kalau yang kafir semua kafir. Yang Muslim pun buat macam tu, apa cerita dia? Sujud arah kubur. Kubur ke depan tu. Bukan sujud ni. Sujud depan kubur. Okey. Jadi, okey, dan akhir pada yang It was very special. It felt right. I felt that he's saying to me, go on, you are doing the right thing.
Okey. granted access inside this inner sanctum. Ini yang bahagian akhir lah. Mana dia pergi ke Turki, pergi ikut sekali program yang pusing-pusing tu. Tanpa tukar agama. Tak tukar agama. Apa pasal anda boleh, itu saya ulang dik, boleh jadi seorang sufi tanpa boleh masuk Islam. Sufi tadi bukan tajuk Islam ke tidak? Tengoklah sendiri. Kalau dia kata orang jaga Islam, apa benda dia orang buat? Belajar hadis Nabi. Kan? Kita apa Sahih Bukhari? Go before he can properly perform the whirling ritual. Today he prays in the same circle as his fellow Sufis. He is one of them now. Nak pusing tu kena betul tau. Kalau tak kembang sungguh tu tak kena lagi. Dia ada degree. Dia tunjuk kalau awal tu cara pusing tu kaki tak angkat tinggi mana supaya kain tu kembang betul. Tak kembang betul tak edit. Okey. Hei benda dah. Tengok orang bukan benda sesat, tengok dah lama salah juga. Saya ingat Ustaz Yunus tu kan, duk tengok benda ni sekali jadi happy. Goyang. Auzubillah minasyaitonirrajim. Faham tak? Masa dia benda tadi memang jalan pelik. Nak kena sekian, nak kena itu, nak kena ini. Anda jadi macam seorang wanita, Allah Ta'ala buka jalan syurga daripada suami dia. Seorang anak pada mak bapak dia. Bukan susah sangat. Yang penting sanggup tu guling-guling kat tempat lain. Apa hal? Kenapa? Tu dia kata yukhrijunahu minan nuri ila zulumat. Tagut tadi akan bawa dia kepada apa? Daripada cahaya kepada kegelapan. Makin tak faham agama, makin tak kenal Tuhan, makin tak tahu cara ibadat. Cara dekat dia Tuhan pun hilang. Sampai 4 jam berqasidah. Apa kerja? Kalau belajar hadis Nabi bersepah, berpuluh-puluh hadis Nabi boleh belajar. Hukum hakam halal dan haram boleh belajar kat situ. Dengar Quran. Berapa banyak kita boleh belajar. Buang masa sungguh. Sampai ada seorang akak kita cerita dulu apa sekolah tahfiz Quran. Doktor ikut benda macam ni kan. Dan sekali sekolah tahfiz tu berhenti sendiri daripada ikut. Sebab apa? Budak-budak tak hafal Quran. Balik-balik malam kena ikut Syekh nak buat kumpulan himpunan maulid dan sebagainya, pergi ikut. Balik pukul 2:30 pagi, jauh kan perjalanan. Last sekali sampai budak-budak tak hafal Quran. Kan ngarut. Buang masa tu. Okay. Jadi maksud dia mereka dan mengeluarkan mereka daripada dan mengalihkan mereka dari jalan kebenaran kepada kufuran dan juga pembohongan. Allah kata ulaika ashabun nar. Mereka telah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka kekal. Mana yang mengajak dan yang diajak. Jangan sangkakan bahawa yang menyesatkan saja kena, yang kena sesat pun kena juga. Pasal yang ikut siapa suruh. Kerana ini Allah SWT dia menunggalkan kalimah nur satu je. Nur cahaya satu je. Maksud tak ada jalan lain dah. Maksud kalau kita tarikat Muhammad saja kalau ada. Tak ada tarikat ini, tarikat tak boleh. Sebab nur satu. Tapi bila sebut perkataan zulumat, plural. Kegelapan. Kerana kebenaran itu hanya satu. Tapi kufur tadi adalah apa? Berjenis-jenis. Semuanya adalah batil. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Al-An'am 153. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku. Ini jalanku yang mustaqiman, lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula. Yang kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Sabil satu, ni subul, jalan-jalan.
fatafarraqa bikum an sabilihi, maka dia akan memecahkan kamu daripada jalannya. Zalikum wasaqum, itulah diwasiat pada kamu. Ini pesanan yang Allah Ta'ala pesan pada kamu. La'allakum tattaqun, kamu akan bertakwa. Wa qala ta'ala firman ayat lain surah An-An'am ayat 1, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan dijadikan kegelapan, dia izinkan kegelapan itu berlaku. Wan nur, cahaya satu je. Dia tak bagi anwar. Nur satu je. Allah Ta'ala nyatakan, dia kata contoh macam bila Allah Ta'ala sebut kenaan dengan surah Ma'arij, anil yamin wa anis shimal, daripada kanan dan juga daripada kiri. Mana kiri yang banyak, yamin satu, shimal tu banyak. Dan selain ayat-ayat Quran yang lafaz dia menunjukkan satunya kebenaran, banyaknya apa? Kebatilan. Kebenaran itu hanya satu, tak ada dua, tak ada tiga. Dalam penafsiran kita tentang Al-Quran atau hadis Nabi, pemahaman kita juga adalah satu, bukan dua atau tiga. Sekarang dia kata setiap kali orang tersebut ikut jalan yang berbagai-bagai, maka dia masalah. Sebab kita kata tajuk ni tajuk yang 3-4 hari ni keluar di surat khabar sebagainya, ya, atas agenda politik ke tidak, kita abaikan. Yang penting bila berpeluang untuk disampaikan benda berkenaan kepada masyarakat, sampaikan. Sekurang-kurang diorang akan terjaga-jaga. Bila kita kan start bagi amaran sikit, orang macam kan, macam ni lah dekat jalan raya, orang nak buat laju juga. Tapi bila nampak gambar tengkorak tu, orang perlahan sikit. Nampak tengkorak tu, orang takut kan. Jadi maksud dia, memang kita kata benda berkenaan adalah di antara peringatan. Tugas kita memperingatkan sahaja. Allah sebut, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila peringatan, kan peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Okey. Ada soalan? Yang dalam hadis wali-wali tadi yang cakap Allah tidak ragu-ragu. Pasal maksud dia teragak-agak tadi sebab apa tahu? Dalam sayang, pasal sayang sangat Allah Ta'ala pada seorang hamba tadi, sampaikan dia kalau dia takut mati, Allah Ta'ala rasa teragak-agak untuk matikan dia. Tapi bukan Allah Ta'ala takkan matikan dia, Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Tapi sayang sangat Allah Ta'ala pada dia macam tu sekali. Maksud dia. Tapi tak ada Allah Ta'ala biarkan dia hidup, tak nak mati sudah. Tak, engkau tak. Mati juga. Para anbiya Allah Ta'ala sayang daripada berbanding mana-mana manusia. Tapi Allah Ta'ala matikan juga. Kematian tersebut bukan bermaksud bahawa dia tidak akan mati langsung. Maksud dia, pasal dia takut mati, Allah Ta'ala tak nak sakiti dia. Dia takut mati, Allah Ta'ala tak nak sakiti dia. Kat situlah Allah Ta'ala kata teragak-agak. Sebagaimana pada orang yang aku sayang macam ni. Itu maksud dia. Di ending maksud dia, Allah Ta'ala kata perasaan orang tu, Allah Ta'ala, perasaan dia pun Allah Ta'ala apa? Dengar. Macam tu sekali. Tapi tajuk dia adalah balik pada asal, buat yang wajib, berterusan dengan yang sunat. Itu je. Tak ada jalan ini, jalan itu. Pasal kebenaran hanya satu. Kesesatan bersepah. Nak banyak jenis, macam jenis ada. Itu yang kata zikir macam tu. Zikir lompat-lompat lagi. Ini sekian kata tengok yang zikir rock tu. Yang bandar senurul iman tu. Oh gitu. Serban tentang tanggal. Pun ada juga. Benda macam ni kita kata banyak kumpulan. Tapi kebenaran, so kenapa siapa-siapa yang datang nak bawa tarekat dan sebagainya, yang jalan-jalan kesesatan ni, dia kata benda tadi datang lepas daripada zaman yang Nabi puji. Zaman orang-orang yang itu golongan salafus soleh. Itu apa? Sahabat, tabi'in. Lepas tu lah baru datang. Ini lihat dahirnya dia 367 dan sekian sebagainya. Dia jadikan panduan untuk mengatasi. Mengatakan ni sekian. Tapi Imam Syafi'i tak ada beramal ke? Kalau kita tanya Imam Syafi'i waliullah ya? Tak ada siapa berani kata Imam Syafi'i bukan kasih Allah Ta'ala. Tapi Imam Syafi'i buat limit lagi dahsyat. Dia kata apa? Laulal fuqaha. Kalau orang bukan orang yang fuqaha, orang fakih agama, orang yang faham tentang fiqh agama ni, awliya Allah fil ard, wali Allah di muka bumi, falaysa lillahi wali, maka Allah tak ada wali. Pasal orang yang paling tahu apa Allah Ta'ala suka, dia lah paling betul akan ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Memang kita tak ada orang belajar untuk ilmu, just knowledge. Tapi masalahnya yang paling tahu, paling betul lah akan kena dengan apa Allah Ta'ala nak. Macam kita tahu macam format tulis surat kan, orang paling tahu lah paling sampai surat dia. Betul tak? Jadi contoh orang paling tahu berkenaan tadi, orang yang paling pokok, orang fakih. Bukannya orang yang kita kata ini, itu dan sebagainya. Sebab zaman kita sekarang ni tak kena jaga. Habis apa, letih. Para ulama kita buang dah benda macam ni, datang balik. Macam rupa datang. Faham? Jelas? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada? Tak ada, berhenti sini. Pasal ayat yang berikut ni tak sama, tajuk lain. Tajuk tak ada kaitan. Dia dah mula dengan tajuk lain. Jelas? Okey, baik, berhenti sini. Wallahu alam. Lepas tayangnya video ni kan jadi semua jadi macam blur.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.